Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi, insya-Allah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim yang diwakili Imam Qurtubi. Yang kita terangkan berkali-kali bahawa kita ambil ini sebab susunan beliau adalah sangat-sangat baik. Bukan kerana yang lain tak elok, tapi kerana kita nakkan kepada himpunan yang menyeluruh. Bahkan disebut oleh sebagian para ulama', barang siapa yang menghafal ringkasan Sahih Imam Muslim yang dibawa oleh Qurtubi, maka seolah dia menghafal seluruh Sahih Muslim. Seolah dia hafal seluruh Sahih Muslim. Itu pasal dia punya susunan. Bahkan cuma masalah ke depan ke belakang tu, siapa-siapa bawa kitab Sahih Muslim yang betul, dia tak boleh ikut follow, sebab nanti hadis tu nanti lari tempat lain. So dia akan kumpulkan hadis tu dalam bab, ikut bab yang dia aturkan, bukan berdasar pada susunan. Kalau memang kalau orang tu ambil macam ringkasan Imam Al-Mundhiri, dia serupa macam macam bab yang disusun oleh Muslim sendiri. Adapun ringkasan yang dibuat oleh Imam Al-Qurtubi, dia mazhab Maliki, dia lebih kepada bentuk lebih kepada bentuk susunan dia sendiri, bab fiqh yang dia aturkan. Bukan seperti Imam Mundhiri, dia susun ikut apa yang macam mana Sahih Muslim, Imam Muslim sendiri. Dia pilihlah banyak hadis tu, ada 3-4 hadis dalam bab, dia pilih satu. So ringkasan Mundhiri macam tu. Lepas tu Ibn Abi Jamrah pun ada ringkasan ringkasan Sahih Muslim juga. Dia banyak orang ringkas Sahih Muslim. Sahih Bukhari pun ada ringkaskan. Tapi ini di antara yang ringkasan yang terbaik dalam masalah susunan bab. Pasal kita belajar dan kita ikuti masalah fiqh yang ada dalamnya. Kali terakhir kita bincangkan tu, kita baca hadis yang ke-316, 36, 317, 318, 319. Itu berkenaan dengan tajuk tasyahud dalam solat. Tasyahud dalam solat. Yang mana lafaz yang pertama kita baca itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kita kata ada berapa lafaz kan? Anas ada, Ibnu Abbas ada, kemudian yang Umar punya. Cuma Umar punya kita tak baca kat sini. Yang mana dia Umar baca sebut di atas mimbar. Jadi apa kita sebut itu okey. Apa mana itu? Sebut dari tu. 317. 317 ada. Dia sebut daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata kunna naqulu fi sholati khalfa Rasulillah. Kami dahulu mengatakan dalam solat di belakang Rasulullah sallam, assalamu ala Allah, assalamu ala fulan, dan seterusnya. Lalu Nabi SAW bersabda kepada kami satu hari, sesungguhnya Allah Ta'ala dialah As-Salam. Bila duduk seorang kamu dalam solatnya, maka hendaklah dia mengatakan At-Tahiyyatu lillah, tahiyat adalah milik Allah, As-Salawat wat-Tayyibat. Begitu juga dengan segala selawat, doa-doa kebaikan dan juga doa-doa juga kebaikan-kebaikan. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan ke atas engkau wahai nabi, dan rahmat Allah Ta'ala dan juga keberkatannya. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Kita bincang sampai situ ada tu. Assalamu ala an-nabi. Yang kita terangkan bahawa datang dalam Sahih Bukhari lafaz bahawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katakan bahawa mereka dahulu para sahabat Nabi SAW, bila mereka ketika Nabi hidup, mereka kata assalamu ala nabi, assalamu alayka ayuhan nabi. Bila Nabi SAW wafat, disebut assalamu ala nabi. Cuma kita kata hujah jumhur yang mengekalkan lafaz assalamu alayka ayuhan nabi, sebab orang yang tak solat dekat Madinah, di belakang Nabi pun tetap mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi. Lafaz tersebut disebut macam tu. Pasal ini lafaz yang tak ditukar kerana Nabi hidup atau mati.
Cuma kefahaman atau fatwa para sahabat maka tak salah lah. Memang ada macam-macam dalam kitab sifat solat Nabi, Syekh Albani rahimahullah memang ada sebut berkenaan dengan tajuk ni. Mana lafaz tu ditukar kepada assalamu alan nabi. Assalamu alan nabi, salam ke atas nabi. Salam ke atas engkau wahai nabi. Assalamu alayka ayuhan nabi kan. Dan ini kita tahu apa yang Nabi SAW sebut pasal. Tapi para sahabat solat tempat lain pun tetap sebut assalamu alayka ayuhan nabi, walaupun Nabi tidak hadir depan dia. Ini kerana apa? Kerana lafaz yang diajar oleh Nabi SAW. So kekal macam tu. Mana-mana yang berpendapat bahawa pertukaran tu mesti bukan lagi apa, tak nak menyeru Nabi apa yang Nabi salam alaik kan sebagainya kan, pasal memang timbul tajuk dibahaskan bahawa apa, bahawa bimbang akan apa, timbul tajuk perayuan kepada Nabi SAW. Kerana para ulama melihat rayuan kepada Nabi ketika telah mati tak sama dengan rayuan ketika hidup. Bahkan rayuan ketika hidup ni kan, hidup ni kita minta wahai Nabi, ya Rabbi, ya Allah, ya Rasulullah dan sebagainya, tak menjadi masalah. Tapi ketika hidup, ketika mati kita seru sambil merayu-rayu minta keselamatan dan sebagainya, itu masalah. Dan bahkan mendekati kepada syirik. Yang pasal Nabi sendiri suruh para sahabat dan kita sendiri patutnya adalah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada baginda. Walaupun baginda mulia, tapi tidak menjadi tempat doa, tempat untuk doa. Faham tak ni? Ada kawan saya cerita ada orang kata orang geli. Okey. Baik. Jadi kan kita kata apa, wabarakat tu assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, kesejahteraan ke atas kita, kami, dan juga ke atas hamba-hamba Allah Taala yang soleh. Dan Nabi kata ketika tu, fa idza qalaha, bila dia mengatakannya, mana orang solat tu kata ini, asabat kullu abdin salihin fis sama'i wal ardi, akan kena apa salam tadi kepada setiap hamba yang soleh di langit dan juga di bumi. Ini dalil bahawa bahawa himpunan apa yang besar yang kita sebut tu, himpunan yang besar, semua hamba yang soleh termasuk di langit, para malaikat dan sebagainya masuk sekali dalam kedudukan tersebut. Kedudukan tersebut. Maksudnya doa apa saat kesejahteraan tadi pada semua. Ini memang biasa dalam doa macam doa jenazah pun kadang kita doa untuk orang mati kan, kita pergi ke kubur dia, kita doa untuk dia keampunan untuk diri kita juga. Kan macam doa apa nasallahu lana walakumul afiyah. Kami minta untuk kami dan untuk kamu wahai penghuni-penghuni di kawasan perkuburan umat Islam ni, kami minta untuk diri kami dan diri kamu keafiatan, keselamatan. So memang kita tak salah untuk doa diri kita dan orang lain kebaikan. Okey. Dan kemudian jadi dia kata asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahawa aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan juga rasulnya. Ni Nabi ajak orang untuk cakap macam tu. Adapun Nabi sendiri bersyahadah. Ada orang kata Nabi syahadah macam mana? Nabi syahadah cara Nabi lah, bukan soal sibuk apa. Kan Nabi SAW syahadah, yang sibuk cari apa hal? Kalau ni Nabi ajar untuk kita, ada geng-geng apa belajar hakikat. Kalau Nabi Muhammad juga bersyahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, so Nabi syahadah Muhammad mana yang dimaksudkan, dia kata. Ini ngarut. Terus saja layan gila. Kan apa Nabi ibadat cara Nabi lah. Kita cara kita lah. Apa Nabi suruh kita buat, itu yang ditanya ke atas kita pelaksanaannya. Bukannya apa yang Nabi buat. Faham tak? Apa yang Nabi lafazkan? Nabi lafaz macam mana? Pasal Nabi biasa dalam hadis-hadis yang lain banyak. Nabi kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah. Dia kata macam tu. Biasa je dia cakap macam tu. Bahawa diriku, bahawa aku. Macam hadis kisah yang apa? Kisah bila seorang lelaki daripada yang kisah dan Kitabul Iman kita bincang dulu. Yang bila Nabi SAW para sahabat duk hitung depan baginda SAW orang-orang mati syahid. Dia kata fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Betul sampai nama seorang lelaki fulan syahid. Nabi kata huwa finnar, dia dalam neraka. Lepas tu para sahabat kata ya Rasulullah, dia ni orang paling ke depan tadi sebagainya. Dia orang paling bersemangat dalam perang tadi. So Nabi SAW bila cakap macam tu, para sahabat cakap di opposite. Kan masalah juga pasal para sahabat nampak apa dia nampak. So Nabi kata apa dia diwahyu kepada dia. So, jadi Nabi SAW tak nak orang bertentang dengan wahyu. So Nabi baru nak macam Nabi tak cakap apa, diam. Dia seorang lelaki kata ya Rasulullah, aku saksi engkau.
Aku saksi engkau. Mana tadi ni si fulan yang disebut ni, aku bersama dia dalam peperangan. Dia pergi ke mana aku ikut. Aku bersama dia. Mana dia kanan, aku kanan, kiri. Dia semangat, aku ikut dia lah. Lepas tu sampai satu keadaan dia luka parah. Lalu dia sakit sangat, tak tahan. Dia ambil pedang dia letak buncung dia, ulu pedang dia dekat tanah, pemegang ni, kemudian wudu dia dekat dada dia, dia jatuhkan dia di atas pedang dia. Tapi nampak kisah ni dia seorang je. Lepas tu bila dia cakap itu, semua orang terdiam. Maka ketika itu Nabi berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Rasulullah. Dia kata itu. Dia kata, aku bersaksi betul sama dengan Allah dan aku utusan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi suruh Bilal bin Rabah keluar dan seru tengah orang ramai, kan perkhemahan kan, seru tengah orang ramai, ala la yadkhul jannah illa nafsul mu'minah, ketahuilah takkan masuk syurga kecuali jiwa yang beriman saja. Wa inna Allah la yansuru hadzal din birajulin fajirin, dan Allah Ta'ala akan membantu agama ini, mana boleh membantu agama ini dengan lelaki yang jahat. Faham tak maksud saya? The guy is bad, ahli neraka, tapi Allah Ta'ala bantu agama dengan dia. Tadi dalam peperangan, lelaki tu berperang untuk agama Allah Ta'ala lah, duk pun kejar-kejar sebagainya, tapi dia juga adalah ahli neraka. Dia masuk neraka. Sebab tu kalau kita nampak orang tu buat macam-macam jasa pada agama, ia bukan syarat dia betul. Faham tak? Tapi dia sekian-sekian, dengan dia lah sekian. Itu Allah Ta'ala boleh bantu agama dengan orang jahat. A bad person boleh menyebabkan agama menang. Yang kata macam bila dia menang je, dia betul lah tu. Tak, dia mungkin salah, tapi digunakan dia sebagai tools untuk agama menang. Faham tak? Dia kejar sampai ke depan, tapi masalahnya dia ahli neraka. Tu kena faham. Kadang-kadang saya tengok orang kata, kau orang ni takkanlah dia sembah kubur, betul lah dia sembah kubur, tapi banyak orang masuk Islam dengan dia. Faham tak? Dia buat penyembahan kubur, pergi sekian kuburiyun kan, geng kuburiyun, yang geng-geng dia kata dia sekian-sekian, dia sekian. Jadi orang akan puji macam-macam, tetapi yang mengetahui tentang isi dalaman kandungan hati orang tersebut hanya Allah. That's why kita tak boleh nak ilzamkan orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. Tapi berasa perangai, kita kata perangai orang ni perangai ahli syurga, perangai ni perangai ahli neraka. Perangai, yes. Adapun realiti kita tak tahu. Dan buat kerja untuk Allah Ta'ala, apa zahir semua Allah Ta'ala terima, kita kata. Tapi dalam masa yang sama, kalau Allah Ta'ala tolak, dia mungkin orang yang salah lah. Walaupun dia buat kerja untuk Islam. Macam di Syria tu, sini kata perang untuk Islam, sini pun perang untuk Islam juga. Kita mudah, simple je. Kan masalah kawasan perang untuk Islam, macam ISIS tu, Daesh atau Daulah Islamiyah Syam dan Iraq, itu nama Arab dia. Sebut ISIS, nama banyak rupanya terkena. Israel Secret Intelligence Service pun dia. ISIS tu nama sama, Israel Secret Intelligence Service kan. ISIS juga. So yang dia kata sebenarnya ISIS tu dibuat oleh Israel juga. Anyway, diorang tu tak ada pun, tak ada dia kata tentang Islam. Tapi syarat awal untuk jihad, kena ada pemerintah, bukan keluar sendiri suka hati. So tang mana dia betul dia? Belah mana betul dia? Tak ada betul pun. Daripada awal lagi. Sebab kenapa bila orang tu jahil tentang agama, dia buatlah gitu, dia nak Islam, tapi bukan ikut akal. Betul, macam kes baru ni kan, yang datang daripada Iman Research Center, dia buat penjelasan hari Ahad baru ni. Siapa datang? Tak datang. Cuti je. Dia lah cuti kan, dia paksa datang. Tapi ketika penjelasan dia terangkan, dia berita ketahanan pota kan, dan sosma pota tu kan, yang orang yang mempunyai kecenderungan dan didapati ada alasan munasabah bahawa dia memberi sokongan kepada kumpulan-kumpulan jihad yang dekat Syria, yang ke Iraq kan, bahkan pergi sana angkat senjata sebagainya. Okey, kumpulan yang dijumpai, dia tangkap ni kan, disebut itu macam ni. Dia tinggal kat komputer saya sebenarnya. Dia tinggalkan PowerPoint dekat komputer saya. Saya tunjuk sikit apa dia cakap, jumlah berapa ramai dan sebagainya kan. Okey, so dia kata kan tak, ni diorang buat, bukan kita buat ini yang diorang bentang.
Okey, dia ada terangkan berkenaan dengan itu macam mana kan. Ya. Laser pointer okey. Ni dia punya apa ni, CEO tak tengok Okey. Ada orang-orang dia. Tak apa tengoknya. Tak tengok Ya, Ustaz. Nak tengok apa? Tengoklah nak kenal. Yang bentang bawah ni dia ni. Bentang ini. 3 orang ni bentang. 1 2 3. Okey. Dah lah tu tengok sikit sekejap dah lah. Okey. Okey, dia terangkan ni apa dia analisa kan. Dia kata benda tu bila mula dan sebagainya kan. Lepas Afghanistan kan, jihad Afghanistan dahulu yang pada permulaan ketika Rusia masuk, ketika tu semua negara Islam sokong. Sebab pencerobohan oleh musuh Islam ke negara Islam. Maka memang kita kata jihad tu memang wajib ke atas, start daripada kampung, negeri, negara dan seterusnya sampai seluruh umat Islam wajib pergi masuk. Lepas daripada tu lepas menang kan, Rusia keluar, lepas tu bukan dah jihad seperang sama Muslim. Jihad dan Islam ni hanya jihad dengan orang kafir je. Lawan orang Islam sendiri bukan jihad. Never call jihad. Jadi dia kata dia ni kan, lepas tu dia terangkan ni lah siapa nama-nama yang penting, figure-figure penting. Kemudian tangkapan, dia kata ni lah 70% rekrut melalui Facebook, WhatsApp, Telegram. Tangkapan dibuat sehingga September 2016, 255 SOSMA, 14 POTA. SOSMA ni yang kita nampak ni, POTA ni confirm ada ni. 8 militan ISIS di Syria telah pulang dan ditangkap. 19 rakyat Malaysia meninggal di Syria, 63 masih lagi menetap di Syria. Malaysia, di Syria 16 orang, 9 orang mati. Okey. Pihak mana tu? Tak ada ISIS lah. ISIS. ISIS ni dia mana? Semua dia tentangnya. Bukan semua tentang, dia lah sesat sekali. Dia khawarij. Semua orang kafir dia betul. Okey. Kemudian ada apa isi pucung dan sebagainya, bla bla bla, ada majalah dan sebagainya. Dia kata ni lah, dia try buat tunjukkan. Dia kata siapa ni? Kan? Generasi lama ke baru? Pecahan demografi, golongan yang kuat beragama atau tidak, cenderung mazhab mana? Pasal diorang kan tuduh Salafi, jihadi kan? Ada kaitan-kaitan ke Wahabi dan sebagainya, dia terangkan. Dia kata tak ada. Dia terang sini, dia kata ni orang siapa dia terangkan profil orang yang menyertai ISIS, cara perekrutan. Berusia 17-35, 40 tua, tak larang angkat senjata. Okey. Kami berbagai. Persamaan satu je, Melayu Islam. Kau persamaan dia bukan persamaan semua belajar dekat Yayasan Taklim, belajar dekat dekat An-Nida ke, dekat Al-Khadim ke, guru dia semua sekali Hussein Yi ke, Ustaz Asis Sobri ke. Tak ada persamaan di situ. Persamaan yang ada hanyalah Melayu Islam. Semua dia tanya, itu persamaan. Ya. Pengaruh yang ada, dia kata dia kata pengaruh jadi Afghan, bahkan guru-guru sekolah tu yang dia belajar bekas mujahidin Afghanistan. Itu yang akan sikit-sikit lah. Simpati nak mangsa kezaliman perang, mahu lakukan sesuatu lebih bermakna, identiti keagamaan, konsep ummah, hijrah dan sebagainya. Kepilihan awal lah. Kemudian dia tunjuklah ni macam madrasah, cara rekrut kan. Yang paling banyak sebenarnya belah sini, masyarakat awam dengan organisasi agama. Tapi kalau kita macam pelajar madrasah ni, pelajar alternative sistem pengajian formal, kebanyakan mereka menuntut madrasah menyejarah jihadism, mana guru tu. Kemudian organisasi agama terdiri daripada badan bukan kerajaan dan parti politik, menggunakan platform pembantuan kemanusiaan ke Syria sebelum menyertai perang secara usrah sulit. Ni dia pergi sana, pergi Syria tu masuk lepas tu. Korang pergi untuk macam ni kalau nama-nama tadi, nama kumpulan yang asyik pergilah. Yang pergi sana kan dan sebagainya. Yang mereka kan perempuan. Orang sudut rumah dia nak pergi sana. Itu masalah juga masyarakat awam tak punya sejarah mengenai mana gerakan militan terdahulu, tak terlibat dengan aktif dalam sejarah dan kurang pengetahuan tentang agama ni. Dia tak ni, tak radikal pun. Orang biasa je. Jadi dia kata ni rekrutan dibuat macam mana? Dia punya tambah tempat dia kata kan. Media sosial paling banyak sekali sebenarnya. Paling banyak sekali media sosial. Kemudian dia kata kadar rekrut meningkat. Kemudian sini contoh macam dia cerita sekian-sekian public forum. Ni kerja 2 orang kot. Tak. Dalam ini sikit tak terang sangat. Dan kalau ikut dia kata tadi kan, dia kata yang benda tu betul. Cuma ni je lah, satu je kepersamaan dia, Muslim Melayu, lain tak ada. Tapi pasal bila dalam konteks ni dia temu ramah dalam tanya apa yang tahanan-tahanan tu,
Tak ada pun dorang ni pernah belajar tempat-tempat salafi. Tak ada seorang pun. Yang ada seorang dua tu yang betul-betul tu mungkin yang dalam apa, yang terlibat dengan JI, Abu Bakar Bashir dan sebagainya, memang orang tu ada kecenderungan. Tapi yang lain-lain tidak. Semua yang lain-lain tu yang dorang apa jumpa sebagai rekrut tu, sebenarnya mereka ni tak ada background Islam pun. Solat tidak. Yang ramai solat pun tidak. Tak solat pun. Tapi jihad. Tapi nak jihad lah. Solat tak solat. Solatnya tidak. Dia solat tidak, tapi dia orang nak berjihad. Lepas tu kemudian apa? Background agama tak ada. Maka bila kata ceramah kan, dia kan disebut ceramah kan, nama orang tertentu disebut. Dia orang tak cerita semua nama. Ada nama-nama tertentu macam ustaz yang glamour, famous di Malaysia. Macam Ustaz Kazim Ilyas. Dan juga apa Ustaz Azhar Idrus. Nama tu masuk, dan nama senarai orang ni yang ditahan tu tanya, ceramah siapa awak ikut? Yang nama keluar Dr. Mazhar, Ustaz Dr. Razaimi kan. Sebenarnya dua lagi nama lain yang tak disebut. Tadilah Ustaz Kazim Ilyas dan juga ni. Siapa tak dengar ceramah dia? Kan lawak. Bukanlah akak tak dengar, orang lain dengar. Kan. Jadi pasal dia yang glamour. Bukan semestinya benda berkenaan tajuk Salafi Wahabi pun. Sebab itu macam diorang ni tak ada background agama pun, solat pun tidak. So bila solat pun tidak, tang mana dia jadi salafinya? Salafi apa tak solat? Kan salafi apa yang tak solat? Kalau tarekat, ya saya tahu tak solat. Tarekat tak solat ramai. Ada tak yang luar ni nak pergi ke sana tu, pakai tiket modal kan, nak beli tiket kapal 7,000. Siapa yang bagi dia duit tu? Tak, itu saya sendiri. Ada jual cendol pun, kumpul 7,000 ada. One way tiket kan, 7,000 untuk bagi masuk dan sebagainya. 7,000 jumlah dia, harga. Jadi benda ni sebenarnya bukan ada kaitan dengan kumpulan pun. Macam bila Tuan Haji kata ini pun Islam. Islam cara siapa? Kalau Islam cara Khawarij, tak dikira sebagai Islam betul. Sebab tu kenapa zaman Ali bin Abi Talib dahulu bila bertentang beliau dengan golongan Khawarij, Non tanya kan, semua dia seruan dia satu je, seruan dia jihad juga. Nak lawan pemimpin-pemimpin yang korup. Kan dia kata Ali ini ikut kata-kata manusia, memperhakimkan manusia di atas kitab Allah Ta'ala. Tu Ibn Abbas ketika pergi jumpa tu, dia Ibn Abbas, dia orang pergi lari 6,000, 8,000, ada kata 6,000. Kemudian bila pergi lari ke Haruriyah kan, dia tinggalkan tentera Ali, pergi pasal dia orang bunuh Osman. Time Osman dia bunuh. Lepas tu bila Ali berdamai dengan Muawiyah, Ali tak paksa dengan Muawiyah untuk bagi ketaatan, dia orang kata Ali telah hukum Allah. First thing bila ketika Ibn Abbas jumpa dia orang, soalan pertama dia kata ada 3 benda kami tak puas hati. Pertama dia kata masalah Ali memperhukumkan manusia. Lepas tu dia kata dalam Quran Karim Allah Ta'ala memperhukumkan manusia. Dalam kisah diat, denda untuk orang yang membunuh binatang di tanah haram. Kau tak suruh kepada dihukum oleh 2 orang yang adil, yang sama berkenaan apa yang patut kena. Ataupun ketika kita nak memperdamaikan 2 yang bertelagah, atau keluar ini masalah nikah kahwin. Kita hantar Allah kata fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utuskanlah seorang hakim daripada dia punya keluarga, dan seorang hakim daripada keluarga perempuan. Sekali lelaki satu, perempuan satu. Jadi kalau dia kata bab berkenaan dengan kemaluan, masalah kahwin kan, hantar wakil. Darah lagi lah patut. Dalam Islam kan darah dengan masalah kan kita ada jaga agama, nyawa, akal, harta, maruah kan. So jadi darah tu nombor 2. Lepas daripada agama. So darah takkanlah darah tak boleh hantar pula. Kalau itu boleh lagi lah, darah pergi patut dah, betul. Okey diam. Lepas dia kata Ali bin Abi Talib berperang tapi tak tangkap orang jadi tawanan perang. Dia perang tapi tak rampas harta. So jadi Ibn Abbas dia kata dalam konteks ni memang Ali tak ambil. Ali tak rampas harta. Even Khawarij tu sendiri pun Ali tak ambil harta dia orang. Perang menang, Ali tak ambil harta dia orang. Bila dia bertaubat, Ali bagi balik semua sekali. Kan bagai senjata dia orang serah balik semula. Mana asas dia bukan masalah tu, pasal memang dalam jihad sesama Muslim tidak ada perampasan harta. Tak ada penghambaan. Maka bila Ibn Abbas jawab, dia kata mak orang Islam, isteri Nabi mak orang Islam ke tidak? Dia kata ya. Macam mana kau boleh jadikan mak kau hamba? Kan isteri Nabi adalah ibu pada orang-orang beriman, mak kepada orang beriman, ummahatul mukminin.
Dalam surah Al-Ahzab Allah nyatakan an-nabiyyu aula bil mu'minin wa anfusihim. Nabi lebih utama banding orang Islam, orang beriman tu banding diri mereka sendiri. About life kan. Kalau kita kata Nabi kena, kita lebih utama selamatkan Nabi. Nabi lebih utama banding sesiapa sekalipun. Wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Macam mana kau nak perhamba ibu korang? Cakap itu. So dia okey, dia diam. Lepas tu yang ketiga berkenaan dengan tajuk apa? Yang ketiga sekejap. Yang ketiga berkenaan dengan tadi ada saya baca sikit. Yang ketiga tentang tajuk Ali buang gelaran Amirul Mukminin. Yang pertama pakai gelaran Amirul Mukminin adalah Umar. Lepas tu dia kata kalau Ali tak pakai gelaran Amirul Mukminin, maka dia Amir Kafirin. Suka hati dia orang je. Lalu Ibn Abbas jawab, dia kata nak kisah Hudaibiyah yang mana Nabi SAW tak pakai gelaran Rasulullah. Kan bila tulisan perjanjian tersebut, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Kemudian bila Suhaib bin Amr kata tak setuju. Kalau kau Nabi, kami setuju engkau Rasulullah, buat apa kami lawan kau? Lepas tu dia kata okey, tukar macam mana nama engkau dipanggil keluarga engkau, Muhammad bin Abdullah. So dia tukar Muhammad bin Abdullah. Ali tak nak tukar, Nabi suruh tukar. So Nabi tinggalkan title Rasulullah. So terkelucut ke jawatan dia. Okey, dekat situ yang diorang bila tu 2,000 orang dapat diselamatkan oleh Ibn Abbas daripada terus berperang dengan Ali bin Abi Talib. Ali tunggu diorang serang, Ali tak serang dulu. Ini kita faham. So diorang ni kalau ikutkan bercakap di atas nama kebenaran, tapi dikehendaki dengannya kebatilan. Tak ada hukum kecuali milik Allah. Cakap sedap, tapi bukan itu maksud dia. Sebab tu bila Tuan Haji kata macam orang di sana Islam, tak, bukan. Tengok dia buat apa. Pasal dalam Islam ni sebenarnya benda yang hak dan batil tu clear cut. Tak ada macam sama-sama, macam agaknya, tak ada agak-agaknya. Allah tak pernah tinggalkan. Nabi kata aku tinggalkan buat agama ni, aku datang buat agama ni mislal bayda, seperti jalan yang terang, yang terang dan tengah. Lailuha kanahariha, malam macam siang. Tak ada siapa akan tersesat kecuali orang yang binasa. Maksudnya tak ada benda agama tersembunyi. So macam masalah kisah jihad tadi, mustahil tersembunyi. Bahkan dia adalah perkara paling besar dalam masalah amal. Masalah sisi amal dia antara terbesar. Pasal dikatakan sebagai kemuncak bagi ketinggian Islam, jihad. Takkan solat ada syarat, jihad tak ada syarat. Syarat pertama dia adalah pemerintah. Lepas tu bila dalam peperangan kan, macam Ibnu Umar ketika dia nak pergi perang, dan tu perang Uhud, umur tak cukup, Nabi tak bagi. Nabi tak benarkan dia keluar. Maksud dia kat situ apa? Tanpa izin pemerintah awak tak boleh keluar. Bukan asal keluar, suruh keluar je, beli apa? Tak. Salah. Kan? Itu makna para sahabat Nabi marah dengan orang yang bunuh para sahabat. Macam Ammar bin Yasir, keluarga dia mati. Patut kat situ dah boleh angkat senjata. Para sahabat ketika tu ada Hamzah, bapa saudara Nabi yang dipanggilkan Asad kan, singa kan, garang. Dia lempang Abu Jahal depan orang ramai. Tak ada siapa bagi lawan. Lempang macam tu je. Siapa lawan dia? Tak seorang berani kan? Tapi tidak menjadikan alasan untuk Nabi suruh angkat senjata. Umar ada ketika tu. Yang keluarga Ammar bin Yasir dibunuh, banyak para sahabat yang kuat. Bukan semua lemah, ada yang kuat. Dia boleh buat trik-trik gerila, bunuh tengah malam, mabuk orang Quraisy tu pun sembelih tu orang satu-satu. Tapi Nabi tak pernah suruh. Kenapa? Lepas banyak-banyak seperti pindah Madinah dan sebagainya, tidak para sahabat keluar berjihad kecuali lepas perintah Allah Ta'ala. Baru mereka keluar. Bukan kerana semangat, bukan kerana tak puas hati, bukan kerana dendam, bukan kerana sekian. Tak ada. Sebab tu bila orang tu keluar ikut konon berjihad di Iraq dan sebagainya, kita tanya atas dasar apa? Sebab tu Amerika Syarikat dia sikit pandai banding Rusia. Bila dia naik masuk ke negara yang dia masuk, kalau negara tu negara Islam, dia cepat-cepat suruh orang buat pilihan raya. Macam di Iraq, dia masuk, dia buat apa dulu? First thing first dia buat adalah suruh rakyat Iraq pilihan raya sendiri. Walaupun kita tahu ada kelentong dan sebagainya, dia buat masuk Iran masuk. Dan Iran hantar orang masuk untuk menangkan golongan Syiah, jadi presiden dan sebagainya. Memang betul. Tapi masalahnya apa dia buat dulu? Dia pastikan bahawa
pemimpin tu dipilih oleh rakyat. So bila pilih oleh rakyat, bila kehadiran mereka di sana dibenarkan oleh pemimpin. Faham? Mana pemimpin yang ada tu, yang dilantik oleh rakyat, benarkan Amerika Syarikat berada di situ. So maksudnya dia duduk kat situ legal tak legal? Legal lah. So legal, tak boleh lah umat Islam. Nampak? Tak boleh umat Islam masuk campur. Macam katakan apa Presiden Obama kan datang Malaysia. Presiden kerajaan Malaysia benarkan. Walaupun dengan datang kat sini kan, tutup jalan raya banyak. Dia jalan seorang, kita yang tutup semua sekali. Semua tak ada jalan. Tak apa-apa tak. Bukan mulia sangat pun. Kan? Kena jalan tutup sekian semua keselamatan dia. Macam orang layan ni, kita kerja lain lagi. Banyak kerja lain kita. Sibuk dengan dia. Buat apa? Anyway, kan, bila kerajaan Malaysia sambut dia sebagai tetamu dan sebagainya, kita tak boleh nak kacau. Walaupun kita menyampah. Kan, purely kita menyampah. Benci menyampah kita dengan perbuatan dia. Benci dengan dia macam serangan pada Israel. Tapi tak boleh kita nak buat tindakan pasal kerajaan kita dah benarkan dia masuk. Faham tak? Netanyahu nak pergi Singapura ni. Itu Netanyahu bukan, Singapura bukan tapak tanah kita. Macam mana kita nak kacau pula? Pelik betul. Memang Singapura perangai macam tu nak buat macam mana? Kan, memang Singapura ni di boost up di tengah Asia Tenggara ni untuk tunjukkan tengok siapa patuh Amerika Syarikat, patuh Israel, tengok apa-apa. Macam Dajjal lah. Ni jadi kes ada sebaru orang kata, ni Dajjal. So, dia datang bagi kemewahan dan sebagainya. Ini trading port untuk barang-barang dan sebagainya, masuk Singapura dulu, masuk Malaysia. Padahal Singapura kecil je. Kenapa? Bukan sebab efisiensi, supaya boost up dia punya ekonomi. Tu je. Kena lintas dia dulu. Boleh masuk Malaysia punya luas, boleh buka gudang, masuk Singapura. Kenapa? Sebab ini cara mereka nak bantu Singapura supaya ada terus ni. Kalau kita kat Malaysia ni kan, kalau kita antara Thailand dengan kita buka laluan, buka segenting kera tu, itu cerita dia. Dan bahkan kita boleh buka, kita dengan Singapura boleh, kita dengan Thailand boleh je buat perjanjian. Buka kat segenting kera tu kan. Buka situ, kemudian kita bagi masuk laluan. Kapal semua singgah situ. Singapura singgah Thailand dan kita kongsi. Kaya. Tapi kenapa tak boleh? Tadilah untuk bela Singapura. So tu pelik lah. Dia orang punya perangai macam tu, tak usah pelik. So anyway, bila masuk ke Malaysia, musuh orang negara-negara yang dipanggilkan musuh Islam, benci Islam. Tapi kita tak boleh buat tindakan apa pada dia kecuali kerana arahan kerajaan. Tak boleh buat sendiri. Tak boleh pergi risau tikam orang, tembak, tak boleh. Sebab tu kenapa dalam konsep, jadi ISIS awal-awal lagi salah. Sebab tu kena dalam pergerakan dia salah. Lepas tu peperangan dia dengan sama Muslim salah. Hatta macam di Syria pula. Macam kampung-kampung yang dia kata ada mujahidin kan, Aleppo dan sebagainya. Dia separuh tu bukan daripada ISIS. Separuh turun jaga kampung dia orang sebab orang-orang yang serang kampung tadi kan, memang tembak dan sebagainya. Tak mengaku. Kerajaan Syria tak mengaku dia serang. Dia kata bukan kami serang. Faham tak? So bila benda ni di open, kemudian dalam masa sama kan, bila Nabi kata pemimpin tu jahat macam sekalipun, selagi mana mereka dirikan solat, tak boleh kita jatuhkan. Dia nak buang macam mana? Itu Nabi punya formula, guideline Nabi ada. Menyampah mana pun kita dengan pemimpin kita, tak boleh kita jatuhkan dia dengan senjata. Tak boleh kita jatuhkan dengan senjata selagi dia masih lagi melaksanakan solat. Sebab tu kenapa Bashar Assad gambar solat dia tiap-tiap tahun ada. Perasan tak? Soal khabar Malaysia besar sekali tayang. Perasan tak? Kata hari raya solat, bulan Ramadan ada solat tarawih lah, semua sekali gambar tu ada. Kenapa gambar tu disebarkan? Walaupun ada satu video tunjukkan solat terus sujud, tak ada rukuk. Dengan dia punya mufti-mufti bongok terus sujud sekali. Sira ada satu video tu, solat raya. Bukan Syiah, ada cerita dia. Kadang-kadang benda tu lakonan mungkin. Diorang sebenarnya kadang-kadang tak beramal dengan Islam pun. Cuma problem sekarang ni, selagi tak mengaku, anda tak boleh put up benda tu pada dia. Ini hukum Islam, ini peraturan Islam. Anda tak keluarkan seorang Muslim daripada Islam hanya dengan telahan anda. Tapi kan tunggu dia mengaku sendiri. Sekarang ni pernah dia mengaku. Ada masalahnya dia. Masalah jahat, kita faham jahat. Angkat senjata tak boleh. Yang zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dulu pun dia macam tu juga jahat, sangat dahsyat kan, jahat. Dia bunuh para sahabat, anak-anak para sahabat dibunuh. Tapi dalam masa sama tak ada siapa angkat senjata. Cucu Rasulullah dibunuh zaman tu, tak siapa angkat senjata. Kaabah roboh 1/4. Suku Kaabah pecah. Dipakai menjanik, ketepak. Tak ada siapa pun angkat senjata.
Para sahabat Nabi paling cepat pada kebenaran, paling cepat nak syurga, tapi tidak dia buat. Sebab apa? Sebab Nabi kata dengar dan taat. Selagi mereka tegakkan solat, teruskan. Masalah hukum Allah Ta'ala janjikan dah. Pemimpin yang zalim, orang menyiksa, siapa seksa manusia di dunia, Allah Ta'ala seksa hari akhirat nanti. Janji Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala, Nabi sebutkan, siapa seksa manusia di dunia ini, Allah Ta'ala seksa di sana nanti. Tak lepas, confirm tak lepas. Walaupun dia kata yang tu orang tu sebat, dia sebat, saya tak sebat, saya arahkan je. Awak kena sekali nanti. Memang pemimpin yang tak ni, dia haramkan syurga ke atas pemimpin yang zalimi rakyat dia. Ya. Allah Ta'ala janji. Sebab kenapa? Memahami sifat Allah Ta'ala, Maha Adil, Maha Penyayang. Kalau kita menyampah, kita benci, Allah lagi benci. Cuma masalah Allah Ta'ala janjikan satu hari dia akan buat. Dan hari yang kalau dia buat nanti, tak ada siapa akan lepas. Sebab kenapa ketakutan pada kiamat ni penting. Kan pemimpin tak takut kiamat, macam mana kan? Tapi sama-sama kita yang faham kiamat tu akan jadi, dan kita tahu iman kita ada. Janganlah kita jadi menggelupur macam orang juga. Sebab nak buat benda tadi, ada syarat-syarat dia. Macam nak potong tangan orang yang mencuri, dia ada syarat dia. Antara syarat pertama adalah apa? Kerajaan. Tak ada kerajaan, awak tak boleh potong. Kita belajar fiqah kan, kerja hudud, kita belajar dalam kelas. Tak ada lepas tu bawa pegang pisau seorang-seorang kan, bawa jalan pergi pasar kan, atau bawa rotan seorang satu ke, nampak perempuan dengan lelaki pergi tepi jalan, sebat kan, sebat hudud kononnya. Tak boleh. Yang boleh menyebat adalah kerajaan, bukan awak. Sebab tu Islam ni dia ada peraturan, pelaksanaan hukum tadi tu bukan dibuat oleh individu. Termasuk jihad tak dibuat oleh individu. Sebab tu kadang-kadang kawan saya menyampah, marah saya. Tapi saya kata semua orang belajar dah. Saya kata antara tajuk dia, syarat dalam jihad ni ada syarat. Syarat pertama sekali, dia ada pemerintah, bukan, dan dengan orang kafir. Amang Muslim tak dipanggil sebagai jihad. Hatta contoh dia kata Khawarij, macam Syiah macam dia. Macam mana dengan Khawarij macam tu? Macam itulah cerita dia. Ibn Abbas kata ketika dia jumpa geng Khawarij ni kan, geng Khawarij ni, dia kata nampak muka mereka ni kan keras, macam apa, dahi mereka ni hitam, tangan mereka ni sekian, nampak mereka ni tanda berjaga malam. Muka mereka jaga malam, muka solat, serius. Syiar dia la ilaha illallah juga, la hukmu illallah, tak ada hukum kecuali milik Allah Ta'ala. Sebab tu kenapa dalam konteks tak boleh sebenarnya kita apa, kita panggil apa benda tersebut jadi sebab. Memang tak boleh. Sebab kita kata bila kita belajar tentang tajuk ni, memang kena perhatikan betul-betul nas. Seorang yang tak faham agama, dia akan mula start ini tapi kan. Orang yang jahat, memang siapa kata, siapa sokong pemimpin jahat? Semua tak suka pemimpin jahat. Problem sekarang masalah apa tindakan kita, apa ruang kita boleh buat. Faham tak? Kita tak suka jiran kita contoh macam makan babi, tapi kita nak buat apa? Ada ruang dia. Yang kita bakar rumah dia pula kan. Bakar babi, bakar rumah kau, tak boleh. Faham tak? Ini ada satu Norway punya apa parti benda dah. Dia kata pendatang asing yang Muslim kena biasakan. Kami minum arak, makan babi. So orang yang datang pemandang asing kena hormati perkara ini. Banyak orang semua dia letak jawatan, umur 38 tahun, perempuan kan, kalau jadi ahli parlimen ke apa, menteri ke, cakap la ilaha illallah. Kadang-kadang cakap bodoh kan, dia kan marah, tapi dia cakap melampau. Pelik sangat kan. Jadi macam orang, kenapa nak kena paksa orang kena hormati babi tu? Babi bukan elok pun sebenarnya. Tapi anyway, ni sikit kan. Jadi sekarang ni tak suka pemerintah satu benda lain. Kita menyampah pemerintah kita, tak buat benda baik, tak ada hal. Tapi masalah boleh tak jatuhkan dengan senjata? Tak boleh kan, tu salah jatuhkan senjata. Bila pilihan dia buka. Jangan pula kita jadi ekstrim satu lagi, jangan tak pilih pemimpin, pun salah juga. Maksudnya jangan pilih di opposite. Tapi dalam masa sama kena ingat, antara Muslim kafir. Kalau Muslim tu walaupun dia zalim, kafir tu kononnya adil, tetap pilih Muslim. Itu problem dia. Macam wala dan barak. Yang kisah sekarang ni, orang kita ni sibuk kan berkenaan sekian. Tapi punca utama kita bercakap banyak orang adalah masalah harta, bukan masalah berkenaan dengan tajuk agama. Pasal yang kafir tadi kadang-kadang dalam masa sama dia musuhi agama. Dia cakap kami tak sekian-sekian, cakap mulut semua orang cakap saya hormati Islam dan sebagainya, tapi dalam masa sama ketika buat kerja tak. Kan? Dia kata dengan budak India yang saya jumpa tu, dia kata apa? Dia kata semua agama sama. Tapi bila saya twist daripada dia, saya cakap kalau katakanlah isteri dia masuk Islam, macam mana? Muka berubah.
Anak perempuan, dia ada perempuan 2 orang. Saya tak nak perempuan nak masuk Islam. Macam mana? Pasal agama sama. So apa masalah dia? Macam pintu raya taklim. Sana satu, kiri satu, kanan satu. So orang tu menaik pintu mana tak ada hal. So faham tak? Kalau itu masuk dia kan, anak awak masuk pintu kanan, apa hal? Okey je. Asal sampai atas. Kiri, okey. Tapi kenapa dia kata masuk Islam mungkin dia berubah? Ada cakap mulut boleh, saya kata. Tapi kami realiti Muslim lah, orang yang tak munafik, tak ada hipokrit. Sebab kita tak suka orang kita menolak agama selain Islam. Sebab itu adalah dikri agama kita. Itu adalah asas agama kita, tak menerima kecuali Islam. Pasal Allah Ta'ala kata tak terima kecuali Islam. Bukan sebab pasal kita paling bagus, tak. Memang Allah Ta'ala letakkan ini nas. Tak berhak kita menukar nas hanya kerana kita punya idea. Nak supaya orang bukan Islam pun rasa Islam baik, raikan juga apa perayaan orang. Tak boleh macam tu. Kan? Bahkan bila tanya angkat. Tapi kalau ke orang tu pemimpin masyarakat, saya kata masyarakat lagi tak boleh. Lagi tak boleh. Dia kata maksud dia dalam pemimpin masyarakat. Jadi kan ada yang kedua yang bukan Islam. So ketua bukan Islam tu layanlah mengikut dia. Dalam bab bersama-sama, angkat sampah sama-sama, kan, bersih longkang sama-sama, bunuh nyamuk sama-sama, bab sembah Tuhan tak sama-sama. Itu je asing dia. Faham tak? Jadi dengan sebab itu kita kata dia bukan tajuk yang sama. Jadi Nabi sendiri balik pada asal dia, Nabi sendiri memang syahadah dengan anni Rasulullah, aku utusan Tuhan. Biasa. Tak pelik. Tapi ketika dia ajarkan, bagi tahu apa patut orang tu lafazkan, dia sebutlah wa asyhadu an dan kau katalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, wa anna Muhammadan Rasulullah. Mana persaksikan itu. Itu disuruh lafazkan. Supaya jangan nama lain keluar pula. Keluar Ayapin ke, Ayapan ke dan sebagainya. Ya, faham tak? Tak tahu Ahmad ke, wa anna Ahmad Rasulullah ke, tak boleh. Sebab tu kenapa nama-nama lain tak masuk. Kalau tak masuk, Ahmadiyah boleh tak, dia punya ketua dia Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani sebagai utusan Tuhan. Itu masalah dia. Dia nak tukar nama tak jadi, tak ada hal. Tak boleh, tak dibenarkan langsung. Jadi sebab itu kalau kita faham bila sebut Muhammad siapa, dia belajarlah tentang kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itu cara sebenar. So lafaz Nabi memang Nabi lafazkan. Kita tak boleh persoalkan tentang lafaz Nabi. Lafaz kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kita lafazkan. Tak boleh lafaz yang lain. Itu tak boleh lafaz macam nama tukar. Ahmad pun nama Nabi. Kan, Ahmad pun nama Nabi. Ya. Tapi yang Nabi suruh isytiharkan apa? Muhammad. Dia sebut Muhammad. Sebut Muhammad. Tak boleh sebut Ahmad. Kan, kalau kita kata nama lain, tak boleh. Tak boleh. Kena lafaz Muhammad juga. Adapun Nabi sendiri syahadah, Nabi kata wa asyhadu anni Rasulullah. Wa asyhadu anni Rasulullah. Faham okey. Ya, Hanana tu sebut Ahmad. Ahmad tu diorang memang nama Nabi SAW. Di antara nama dia dalam Bible, dalam Injil, kan, dia memang dipanggil sebagai Ahmad. Atau dalam lafaz dia Edokia. Ya, ada lafaz macam kalau siapa beli buku Muhammad in the Bible karangan Benjamin Keldani, dia Archbishop Mosul, Iraq tu. Archbishop dia nama Benjamin Keldani. Dia karang buku bertajuk Muhammad in the Bible. Perbincangan dia sebut nama Edokia, ada lafaz tu. Edokia tu is Muhammad, Ahmad. Edokia, lafaz lama, lafaz bagi Greek yang bermaksud dengan Ahmad. Dan dia masuk Islam, dia kata antara sebab kerana itu. Lafaz ni tak ada lafaz lain kecuali Ahmad. Dan itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran Karim tentang apa Isa AS beritakan kepada kaum dia tentang nama Nabi itu adalah Ahmad. Ismuhu Ahmad. Kan, Isa datang baru nama Ahmad. Adapun nama Nabi dalam Song of Solomon chapter 5 verse 16, dia Muhammad. Memang nama tersebut ada, tapi kita kata dari segi segelaran dan sebagainya, kita tahu gelaran Nabi ya. Tapi masalah nama Nabi tidak. Nama Nabi dipanggil dengan Muhammad. Oleh keluarga dipanggil Muhammad. Bukan tak ada orang nama Muhammad sebelum Muhammad. Faham tak? Kalau saya kata ni, tidak ada sesiapa nama Muhammad sebelum Muhammad. Nama Nabi tu tak ada siapa ada. Nak cek tengok apa? Sahabat baginda. Tak ada siapa yang lahir sebelum baginda atau sezaman dengan baginda atau sebelum baginda yang bernama Muhammad. Muhammad is unique name. Tak ada siapa kongsi. Bukan tu sebab kenapa pasal benda ni kalau dalam
dalam Bible sebenarnya nama tersebut dah ada. Sekejap kita dah tunjukkan benda ni berkali-kali dah. Ingat je. Mana entah. Ni kot. Tak. Ni dalam Taurat kan. Okey, dia kata dalam naskah Taurat dan bahasa Ibrani masih lagi membawa nama Muhammad SAW dengan jelas dan terang sehingga kini. Dalam surah As-Salaman daripada Taurat perenggan ke-5 baris ke-16 terdatang kata-kata ini. Dia kata hekko, ni terjemah Halil lah. Kalau kita baca dari sini, dia baca dari kanan juga. Macam apa Yahudi punya kalimah macam ni juga, right to left, ke left to right. Dia kata hekko mamit takim bigilo Muhammadim zidudi faziri'i. Dia sambungan belakang dia ya bainut Yerusalem. Dia kata hekko kata-katanya adalah sama-sama kata-kata vigilo wa huwa Muhammadim. Dia buat Muhammadim ni lafaz ni Muhammadin, mim ha mim dal. Ni mim ni mim ha mim dal. I am belakang ni nama. Memang nama dia Muhammad. Muhammad yang agung. I am tu macam apa, macam Elohim. Even sebenarnya dalam bahasa Hebrew memang nama orang ada I am. Musa tu Muzaim. Musa kalau Hebrew panggil Muzaim. Senama dia nama Musa kan, nama daripada nama asal diberikan oleh keluarga Firaun. Bukan bahasa ni Hebrew pun. So Musa pasal dia kan diberikan nama dalam istana Firaun. Kan ditangkap dekat pokok kan. Pokok air, dia kata pokok air. So ikut bahasa Kipti. Terus belakang nama Musa ada I am sebutan dia. Tapi kalau terjemah tak nampak lah Moses je. Tapi mana kalau ikutkan nama dalam Bible, memang nama-nama tersebut akan ada I am. Lebih-lebih lagi nama-nama yang apa ditujukan kepada yang bukan bangsa Ibrani. Dia kan ada bangsa Jew kan ada I am belakang. Macam dalam satu dalam dia punya nama contoh. Mana entah. Sekejap, hilang. Sekejap. Fail banyak sangat, saya tak tahu nak susun bila. Tak tahu hilang mana entah. Tak tahu. Sekejap. Ini Old Testament. Datanglah kelas ni, kelas Adian. Nak habis kot Ustaz Asri. Habis dah? Tak habis kan? Datang kelas tu boleh belajar. Saya tak nak ajar benda sangat, tak pandai. Okey. Ludim. Tak. Macam ni, macam nama ni. Kan dia kata macam apa, dia kata ni pasal keturunan, kononnya keturunan apa bangsa-bangsa ataupun anak-anak bapa-bapa bagi orang-orang Palestin. Nama dia kata apa, dia kata tengok ni. Dia kata reason beranak kan. Dia kata reason between nenek and Canaan the same great city. And Mizraim begat tu maksud dia beranak, melahirkan Ludim and Anamim and Lehabim and Neptuhim and Petrusim and Kesluhim, whose was home with Petlisim and Ketrot. Apa I am belakang tu semua, im belakang. Dia sebut nama tu nama. Jadi Muhammad dalam kalimah tersebut, kalau dia kata Muhammadim tu, actually memang nama dia Muhammad. Ni kalimah ni. Ini kalimah Muhammadim. Even dia kalau baca ada satu budak Mak Saleh ni, dia buat dalam satu YouTube. Kalau nak refute tajuk ni, dia ambil keratan bacaan Bible bacaan kalimah tersebut. Macam kita Quran kan ada recitation kan, ada recitation of Taurah. So that guy baca macam tu lah dia baca. Hekko mamit takim vigilo Muhammadim zidudi faziri ya bainut Yerusalem. Dia sebut macam tu. So lafaz nama Muhammad lah dalam Old Testament macam tu. Nama ni sangat unik. Tidak ada nama ni siapa-siapa nama macam tu. Sebab tu bila nama Nabi, diorang nampak Nabi Muhammad SAW Muhammad, diorang terkejut. Sebab tu diorang test. Jumpa Nabi tanya soalan nak test. Tu
tu yang datang masuk Islam di kalangan pendeta Yahudi ramai. Bagian yang masuk tu pendeta. Orang-orang yang bawa bahan bodoh-bodoh tak masuk. Yang masuk pendeta, yang mana orang panggil alim kitab. Macam-macam Abdullah bin Salam, Abdullah ibnu Salam. Dia digelaran, dia dikatakan oleh kaum ni sebagai orang alim. Kami anak orang alim. Mana generation by generation dia adalah alim, anak orang alim, anak orang alim. Orang baik, anak orang baik. Tapi bila dia mengucap depan kaum, dia kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum dia depan Nabi dia tukar. Ini orang jahat, kami anak orang jahat. Pasal dia masuk Islam, lepas test Nabi, tanya soalan banyak. Why should they ask? Sebab bagi dia orang-orang Arab sebenarnya tak ada nilai pun di sisi mereka. Tapi kes nama, sifat, tempat datang, semua sekali. So don't test. Mana yang test dan memang nakkan kepada apa? Kepada kebaikan, dia akan masuk Islam. Sebab tu kena masalah nama Nabi SAW kan. Macam yang kata macam Ahmad, memang nama gelaran dia, tapi tak dipanggil Nabi oleh para sahabat Ahmad. Kan? Bahkan kita tahu nama Nabi banyak. Nabi sebut akulah ini sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, yang kita tahu, yang kita belajar untuk dipanggil Nabi SAW adalah dengan nama Muhammad bin Abdullah. Itu nama yang Nabi gunakan ketika perjanjian ni. Yang ada pun nama Ahmad kan? Ahmad. Itu ada dalam Bible. Sekejap ini ada satu dalam ni. Sekejap. Ni Abdul Ahad Daud Al-Ashuri, atau nama dia dalam bahasa English, nama Archbishop Mosul. Dia punya nama dia tu Benjamin Kaldani. Kalau beli buku tu nama dia belakang tu Benjamin Kaldani. Dia Archbishop Mosul, Iraq tu, melantikkan daripada Vatikan, dia adalah Archbishop di situ. Tapi dia ceritakan balik berkenaan ni. Pasal Allah sebut dalam Quran surah Saf ayat 108. Allah nyatakan wa idh qala Isa, dan berkata Isa. Sekejap. Okey. Dia kata wa idh qala Isa, dia kata Isa bin Maryam, ya bani Israel, hai anak-anak Yaqub, inni rasulullah ilaikum, aku utusan Tuhan kepada kamu, musaddiqan lima baina yadai, yang membenarkan apa di tanganku, wa minat Taurat wa Injil, minat Taurat dan dari Taurat, wa mubasyiran, dan beri berita gembira, bi rasulin yati min ba'di, yang akan datang sesudahku, seorang rasul yang akan datang sesudahku, ismuhu, namanya Ahmad. So dia check balik. Jadi Archbishop Mosul dia kata yang Allah berikan hidayah pada Islam, Abdullah Ahad Daud Al-Ashuri, nama Islam lah. Kalau dia nama English asal dia Benjamin Kaldani. Buku dia Muhammad in the Bible. Murah kecil buku tu. Dia kata orang Nasrani dahulu tersebar di kalangan mereka ni, dia kata dia gunakan dalam 2:14 dan John 2:14, glory to the God in the highest, and to the earth peace and goodwill toward man kan. Dia kata kemuliaan di ni pada waktu di tempat tinggi, kata manusia kesejahteraan dan bersama-sama manusia dia kata sebenarnya bukan. Dia kata yang asal adalah glory to the God in the highest, on the earth Islam, and Ahmad toward man. So dia kalimah tu Edokia. Ada kalimah tu, kalau kita buka buku dia tunjukkan kalimah Greek tu yang bermaksud dengan ni Edokia ni. Edokia ni dia kata ini adalah Ahmad. Faham tak? So tapi masalah nama Nabi, memang kita tahu bahawa nama Nabi SAW banyak sebenarnya, bukan satu nama je. Cuma kita kata yang kita digunakan untuk lafaz adalah wa asyhadu anna Muhammadan. Dia kata wa asyhadu anna Ahmada, tak diterima. Lafaz dalam syahadah yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita adalah Muhammad. Hatta Jibril AS ketika tanya Islam, apa di Islam? Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu lafaz syahadah yang diajarkan. Tak ada lafaz syahadah lain. About masalah pujian pada Nabi pada tempat lain, yang tajuk lain. Untuk puji Nabi, kata dia lah Ahmad. Macam kes yang, tapi kadang-kadang jadi salah juga. Macam kes tu kata Ahmadu maktubun, dia bunyi lagu sikit lah, Ahmadu maktubun alal jinani. Mana? Ahmad tertulis di atas syurga. Ini datang daripada hadis-hadis palsu yang kononnya Adam AS ketika nak minta ampun kepada Allah Ta'ala, dia bertawasul dengan nama Nabi.
Dia tanya, mana kau tahu apa tentang Muhammad, tentang Ahmad? Dia kata tertulis atas pintu syurga, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi dia buat lagu, dia kata Ahmad. Ahmad tertulis atas syurga. Itu kisah palsu. Kan, sedangkan kita tahu dalam Quran Karim, doa yang Adam diampunkan dengannya dosa adalah apa disebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Bila Allah Ta'ala nyatakan Adam dan Hawa berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa dia. Itulah kalimah yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada Adam untuk sebut. So kadang-kadang macam dalam konteks ni, macam nama Nabi kan, dalam syahadah tadi, apa Nabi ajar itulah dia. Okey, kemudian disebut summa yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa. Kemudian hendaklah dia memilih daripada permintaan apa yang dia kehendaki. Itu ini lafaz ni, ini ada berkaitan dengan tajuk panggil apa, doa dalam solat. Hari tu ada tanya soalan berkenaan dengan doa dan solat. Doa dan solat boleh tak bahasa selain daripada bahasa Arab? Okey, dalam bahasa Syafi'i memang orang tersebut kalau tak boleh bahasa Arab, dia boleh doa ikut bahasa apa saja yang dia boleh. Dan ini sebab kerana doa ni mesti kita faham kita minta apa. Bukan kita minta tak tahu kenapa. Macam apa tak tahu. Apa cakap entah. Itu dipanggil doa daripada hati yang lalai. Bahkan Allah tak terima doa daripada hati yang lalai. Sebab itu memang tak boleh, tak ada doa apa dipanggil sebagai apa, mesti tak difahami. Doa mesti difahami. Bila orang Melayu, Allah Ta'ala minta, dia kena tahu dia minta apa. Bukan macam duduk diam, tahu dah tahu entah kan. Dan bila disebut doa dia dengan mulut lafaz, bukan dengan hati. Yang kita ada masalah itu kata macam, kalau lafaz macam mana? Sahabat Nabi, saya bagi contoh tu, sahabat Nabi SAW yang ditegur kena bercakap dalam solat, dia cakap bahasa Arab dan dia berdoa sebenarnya. Dia doakan untuk orang yang bersin. Nanti kita depan kita jumpa hadis tu. Nama dia Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dia kawan dia sebelah, dia bersin. Hashum. Kawan dia kata alhamdulillah. Dia pun kata yarhamkallah. Tengah-tengah solat, semua orang dengar lah. Lepas tu orang jeling dia. Lepas tu dia pun kata pahal kau jeling aku. Bahasa Arab lagi. Lepas tu orang ramai tepuk, suruh dia diam. Dia tengok orang suruh diam, dia pun diam. Lepas solat dia kata tak ada orang lembut Nabi. Nabi tak marah aku, Nabi tak herdik aku, Nabi tak kata kenapa kau cakap. Nabi cuma kata sungguh solat ini ialah takbir, tasbih, qiraah. Takbir, tasbih, qiraah. Tidak boleh ada dalamnya kata-kata manusia. La yusluhu fiha syai'un min kalamin nas. Jadi Nabi sebut dah ini satu guideline besar. Okay, lepas tu datang dari hadis Nabi, Nabi mengizinkan dalam solat untuk kita berkata dengan lafaz solat. Pertama dalam sujud, bila Nabi kata aqrabu ma kana al-abdi ar-rabbihi wa huwa sajidun, sehampir-hampir seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa aktsirud du'a, banyakkanlah berdoa. Means that dalam tu boleh anda lafazkan benda bukan lafaz solat, bukan tasbih kepada Allah Ta'ala saja, bahkan boleh berdoa. Bukan sujud terakhir, semua sujud. Cuma dalam solat berjemaah jangan buat. Seimam, nanti kita akan baca hadis berikutnya, imam rukuk kita kena rukuk, imam sujud kena sujud. Yang kita buat perangai degil kan, duduk diam kan, imam nak bagi salam baru bangun. Ini tak boleh, benda ni salah. Bahkan dalam konteks ni menyalahi sunnah. Bahkan boleh membawa batal solat. Boleh membawa ke batal solat. Dalam mazhab Syafi'i dia kata dua rukun besar. Dua rukun besar, sebenarnya kali kan bukan rukun besar. Satu rukun pun tak boleh. Memang kita kena ikut imam. Kecuali imam tu laju gila, tak ada ikut. Allah Akbar, Surah Al-Maidah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar kan. Kita jom. Kita pun tergagau. Itu masalah lain lah. Tapi dia masalah ikut imam, kena ikut imam. Sebab itu Nabi sebut itu satu. Yang kedua hadis ni yang kita baca ni, yang dia kata summa yatakhayyaru minal ma'asalati ma syaa. Kemudian dia pilihlah daripada permintaan apa dia nak. Melepas daripada tahiyat, boleh anda berdoa sebelum salam. Maka Nabi sini melafazkan bukan lafaz solat. Nabi doa Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alahu minni. Ni warid daripada hadis yang sahih. Nabi baca dan para sahabat dengar. Bukan doa dalam hati. Berulang kali kan cakap, bukan doa dalam hati, tak ada doa dalam hati. Maka pelafazan doa tu dengan lafaz mulut menunjukkan anda percaya Allah Ta'ala mendengar. Kalau dalam hati tu Allah Ta'ala mengetahui. Itu tak ada, tak timbul tajuk As-Sami'ul Basir, kena kita laksanakan. Sebab tu kita doa. Maka orang bukan Islam akan tengok, kau minta pada siapa? Minta pada Allah, dia dengar ke? Ya, dia dengar. Suara kita ni dia dengar.
Aku kata tak ada, kalau Nabi baca dalam hati, macam mana para sahabat dengar? Itu problem pertama. Nabi baca dalam hati lah. Siapa kata? Habis tu sahabat faham-fahamnya mana? Sahabat baca hati Nabi. Dia scan Nabi. Masalah lah. Ini masalah. Sekali kalau bahasa Arab tak boleh, bahasa Arab Melayu tak boleh, bahasa Arab tak boleh. Sebab balik pada asal tadi, sahabat Nabi bercakap bahasa apa? Bahasa Arab. So bahasa Arab tak boleh. Kan bahasa Melayu tak, bahasa Arab tak boleh. Asal lah bahasa Arab lepas, bahasa Melayu tak lepas. Sebab apa soalan? Lagi jawapan. Dalam konteks tu saya kata mazhab Syafi'i, awak mazhab Syafi'i kan? Mazhab Syafi'i kata selagi orang tu tak boleh berbahasa Arab, memang tak hafal pun doa bahasa Arab. Maka kadang-kadang ada orang kata saya, kata ustaz saya istighfar juga tapi tak mengalir air mata. Sebab dia kata keras sangat ke hati saya. Ada orang tu pakcik tu, dia jumpa kat Putrajaya. Keras sangat ke hati saya. Saya kata Tuan Haji doa pakai apa? Istighfar doa pakai apa? Pakai bahasa Arab lah. Saya kata memanglah Tuan Haji tak mengalir air mata, tak faham. Betul lah, astagfirullahalazim. Itu perlukan kepada orang suara sedap. Astagfirullahalazim. Buat datang itu, sedih kan. Kata, itu nak kena ada upah ustaz. Even kadang-kadang dia kata dulu kan zikir munajat tu, saya ingat dulu apa Tuan Guru ni Aziz. Dia kata kadang-kadang benda tadi orang tu nangis bukan sebab kerana dosa, kerana suasana, environment. Kalau orang nyanyi sedap kan, iyalah, itu cerita dia kena upah ustaznya tu. Ni ustaz lagi kan. Kalau ustaz biasa tak boleh. Ustaz dia pandai tak zikir munajat, sedap tak dia bawa. Sedap tak? Itu masalah dia. Dengan sebab itu kena faham. Saya kata dengan dia, Tuan Haji, cuba tukar cakap bahasa Melayu. Bila kita berdosa kan, tengah-tengah malam kita solat, lepas solat tu kan, atau ketika sujud ke, cakap ya Allah maafkan aku, ya Allah ampunkan aku, ya Allah aku banyak salah, ya Allah dosa aku banyak. Cuba lafazkan banyak, tengok dengan alir air mata. La ilaha illallah. Itu masalah. Kenapa kalau bahasa Melayu batal, bahasa Arab batal? Faham bahasa dia? Pasal Nabi kata kata-kata manusia. Nabi tak kata kata manusia yang ajam. Nabi tak kata bahasa Arab. Dan ketika para sahabat dengan Nabi ketika tu, mana ada orang bukan Arab? 3-4 orang je. Ada Salman Farisi kot, berapa orang kan, Suhaib Ar-Rumi. Yang lain semua bahasa Arab. Even diorang cakap Arab. Dia pun pandai cakap Arab pun. Diorang cakap Arab. So di mana datang Melayu salah? Faham tak? Kan bezanya kalau niat solat kita dalam hati je, tak payah lafaz. Pasal niat memang bukan lafaz pun. Tak pernah niat kata dengan lafaz usolli fardhu maghribi sama suruh. Saya buat jahat kalau orang suruh saya jadi imam. Ada kali saya cakap bahasa Melayu. Saja aku solat fardhu isyak 4 rakaat kerana Allah Taala. Mikrofon tu dengar lah, makmum semua dengar. Saya nak ajar diorang pasal diorang cakap tu nak bantu hati. Lafaz mulut untuk niat tu bukan sunat pun. Tak pernah wajib, tak pernah sunat. Pada siapa kata wajib, dia telah buat bid'ah. Kan? Maka membuat benda tak wajib jadi wajib. Jadi masalah dia kata bantu hati. Kalau bantu hati saya kata kita Melayu, cakap Melayu lah. Cakap Arab apa? Usolli fardhu maghribi 3 rakaatin ma'mum lillahi ta'ala. Cakap bahasa Arab. Lepas tu Allah dia terjemah. Salah tu. Dia sumbat tengah-tengah tu. Terjemahan niat. Salah tu. Kan kita nampak tunjuk. Saya tunjuk kat sini. Dalam kelas ada kitab Al-Um. Saya buka kitab Al-Um. Imam Syafi'i kata niat itu mengiringi takbir. Bukan sebelum, bukan selepas. Bukan sebelum tu maksud dia apa? Bukan sebelum tu pagi ni. Aku nak solat subuh, solat Zuhur, insya-Allah. Bukan, dia maksudkan itu. Jarak jauh sangat. Mana contoh macam 3 minggu akan datang kita nak solat. Dan 3 minggu akan datang saya akan solat. Betul terus takbir. Tengah-tengah tu dia kata kosong, tak boleh. Itu maksud jangan mendahului takbir. Bukan lepas takbir aku solat apa itu lagi masalah. Itu fahaman dia ada. Walaupun kita ada dalil lain. Macam Nabi kata, bila orang tu datang ke masjid, jangan dia bergegas. Datang dalam keadaan tenang. Kerana dia dalam solat. Dia dalam solat. When you are going to solat, you are inside the solat already. Nabi kata jangan dia So lafaz Nabi itu lebih kuat banding dengan pendapat Imam Syafi'i ataupun pendapat mazhab Syafi'i sendiri. Sebab Nabi kata dia memang dalam solat. Yang Imam Syafi'i pula dia tak nak macam takbir. Kalau kita kita tak niat, contoh macam niat subuh tadi. Atau saya subuh tu niat untuk Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Bukan. Maksud dia niat siap-siap. Ada niat apa kita ni? Faham tak? Dia bimbang ke tengah-tengah kita takbir tadi akan jadi kes angkat takbir
Lepas tu datang tengah solat, aku solat apa Benda jadi kes. Kadang-kadang orang yang terlupa, terbangun tidur. Dia tidur Zuhur, sebelum Zuhur tidur sampai asar. Dah tak solat lagi. Lepas tu katakan dia tak nak niat. Dia takbir, Allahu Akbar, ni Zuhur ke asar? Dia dekat situ, dia akan kata apa? Takbir tadi masuk dalam solat apa? Masa takbir, kita kena dalam tajuk solat tadi, takbir dalam keadaan kita tahu kita buat apa. Kalau tak tahu buat apa, dia kata batal lah. Itu contoh paling mudah yang jadi kes. Adapun anda solat memang Zuhur datang, anda datang masjid ketika Zuhur dah lah tu, takkan jadi asar pula. Azan, masuk Zuhur dah, ambil wuduk, jalan ke masjid. Nabi kata jangan dalam datang dalam keadaan bergegas, datang dengan tenang. Kerana kamu dalam solat, orang tu dalam solat, you are inside the solat already. Apa sempat kamu habiskan, apa tak sempat kamu tambahlah. Tapi you are inside the solat, yang pahala jemaah tu dapat. Faham tak? Itu arahan Nabi. So dekat situ masalah Imam Syafi'i kata jangan sebelum takbir, jangan selepas takbir. Itu maksud dia janganlah jauh sangat sebelum takbir. Dia terangkan. Orang kita faham sebelum takbir itu maksud dia before takbir. Jangan sebelum, dalam takbir. Kan mulut kata Allahu Akbar, tangan Allahu Akbar, hati saja kusman fadu yang kita tengok. Tak ada boleh tu. Saya bertekak sama pak cik dekat serambut tu. Jadi ni belajar apa, kadang-kadang belajar sufi ni kadang kita pulas sikit kunci dia sedar sikit. Kan dia pasal dia kata, saya kata kalau kita ke Fatihah, badan kita qiyam, hati mulut kita alhamdulillah alamin. Hati kita ingat apa tu Haji? Fatihah jugalah. Ada ingat benda lain lah. Tak boleh ingat macam ingat sekian, ingat dosa, ingat pahala. Ingat pahala apa benda baca tu. Kan? Ingat benda yang kita baca lah. Kemudian bila rukuk, badan kita rukuk, mulut kita tasbih rukuk. Kan? Hati kita rukuk jugalah dengan mengikuti dengan lafaz tersebut. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ke tak ada bihamdihi ke. Sebut tu subhana rabbiyal azim, kita rasakan. Macam tu. Sami Allahu liman hamidah. Bersama-sama. Mana hati, mulut, badan, hati, semua dengan satu perbuatan, satu benda. Takbir tak boleh. Tangan gini, mulut Allahu Akbar, hati niat solat. Saya kata macam mana boleh lain? Bukan satu ke patutnya? Betul juga tu dia kata. Saya pasal geng tak boleh. Mulut cakap lain, hati cakap lain. Apa hal? Allah Maha Besar jugalah mulut kita. Hati kita pun Allah Maha Besar, lebih besar dari segala-galanya. Tu kan solat tak ingat benda lain. Masih ingat benda lain sebab apa? Masing-masing benda lain ada. Ada pakcik, ada makcik, semua ada dalam tu. Ada basikal, ada kereta, ada rumah. Sedangkan kita lafaz Allahu Akbar, Allah is bigger than anything else. Mana aku ada harta kesekian, Allah lagi besar dari segala-galanya. Allah lah yang terbesar sekali. Berbanding apa? Pasal akbara is actually superlative, yang dia ada comparison. Lebih baik dari apa? Lebih besar dari apa? Segala-galanya. Itu sebab tu kenapa tajuk masalah niat tadi tak bincang pun kak. Out of the topic daripada awal lagi. Tak ada kaitan dengan tajuk doa ni. Dalam hati dengan Benda? cuba nak raise saya cuba. Tak, itu beza. Sekarang ni masalah ni. Niat dalam hati, tak perlu lafaz. Lafaz untuk bantu hati. Sebab tu kenapa baca bahasa Arab siapa suruh? Saya kata siapa suruh baca bahasa Arab? Imam Syafi'i cakap Arab, dia bahasa Arab. Kita bahasa Melayu, cakap Melayu lah. Kalau kita Mat Saleh nak bantu hati kita supaya jangan goyang ketika nak takbir tu kan, kita kata macam verily I'm doing my solat because of Allah Ta'ala, so lillahi ta'ala, Allahu Akbar, udahlah. Faham tak? Itu untuk pegang hati je, jangan sampai goyang, itu je. Bukan dia berkenaan masalah kena amalkan. Faham tak? Masa waktu 257 Zuhur dah. ya ke? Ke akak punya dia ikut Pakistan? Mana? Satu sekarang 1255. Asal masuk waktu lagi? Ya mas. Apa? Mana ada? Okey. Jadi itu maksud dia. Jadi dengan sebab itu dengan sebab itu masalah doa dalam solat. Kalau orang tak boleh cakap Arab, mana boleh cakap dalam bahasa sendiri. Cuma jangan kuat sangat sampai semua orang dengar satu masjid. Dan kalau dia solat seorang-seorang dalam solat malam, bolehlah cakaplah macam mana dia nak bagi dengar pada diri dia. Ya Allah, aku salah, ya Allah, aku silap. Cakaplah. Tak salah pun. Kalau bahasa Arab tak boleh, bahasa Melayu tak boleh, bahasa Arab pun tak boleh. Pegang tu je. Kenapa batal bahasa Melayu? Pasal bukan huruf Arab. Siapa kata? Itu masalah. Apa dalil dia? Faham tak? Apa dalil dia? Pasal dalam mazhab Syafi'i boleh.
As long as orang tersebut tidak pandai Arab, dia boleh berdoa dalam bahasa masing-masing. Sebab syarat pertama untuk doa tadi adalah kita tahu kita minta apa. Dan dalam berdoa kena lafazkan, bukan dalam hati. Sebab memang doa Nabi lafazkan. Tak pernah Nabi doa dalam hati. Kalau Nabi doa dalam hati, siapa dengar? Nabi doa, para sahabat dengar. Minta perlindungan 4 perkara, diorang dengar. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha dengar Nabi doa apa. Bahkan bila Nabi SAW start dalam sujud berdoa, Subhanakallahumma bihamdik Allahumma ighfirli, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Kan orang kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, kan? Surah An-Nasr, kan, ayat terakhir. So Nabi SAW mula berdoa. Aisyah dengar. Aisyah kata, ya Rasulullah, aku lihat engkau doa dengan benda tak pernah kau doa sebelum ini. Maksud dia, Aisyah dengar tak? Dengar. Berarti Nabi baca ke dalam hati? Nabi sebut. Lepas tu Nabi kata apa? Aku diberikan oleh Tuhanku tanda. Kalau aku nampak benda berkenan, aku kena buat ini. Memang Nabi buatlah. Orang ramai mula Islam mula menang, orang ramai mula masuk agama dengan berbondong-bondong. Maka Allah Ta'ala kata, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah engkau dengan muji Tuhan kau dan juga minta ampunlah kepadanya. Maka Nabi pun start buat Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli dalam ketika sujud baginda sallallahu alaihi wasallam. Jelas? So dengar tak? Dengar. Tak ada hati, tak ada niat hati, tak ada. Dia suruh tasyik doa hati. Itu kan Allahumma ighfirli kan bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Quran apa benda je, la ilaha illallah syarikalah. Kan subhanakallahumma bihamdik Allahumma ighfirli. Kan Nabi sebut macam tu. Sebut ialah bahasa Arab lah tu. Kan apa lagi doa lepas tahiyat sebelum salam? Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Ya Allah, ampunkan aku apa yang aku buat dahulu, apa aku buat terkini, apa aku sorokkan, apa aku nyatakan, dan apa yang kau lebih tahu berbanding diri aku. Antal muqaddimu antal muakhiru, kalau muqaddim kan muakhir. Nah, ini Nabi, ini doa Nabi SAW sini lafazkan. Oh, para sahabat dengar. Dan how can kita kata salah? Faham tak? Bahkan itulah tempat di mana dibenarkan kita berdoa. Macam dalam ayat tadi, pilihlah apa benda dia nak. Adapun dalam masalah istiftah, dia valid dengan apa yang Nabi sebut je. Saya itu bukan tempat doa. Yang ini tak, sujud Nabi suruh berdoa, suka hati. Doa lah apa benda nak. Yang ni kat pertama Nabi suruh doa. Bila Nabi buka untuk doa, dia maksud dia bahasa bukan Arab, tak ada masalah di situ. Faham tak? As long as tak pandai Arab. Kalau dah pandai Arab, doa dalam bahasa Arab. Atau doa bahasa Arab tak rasa feeling, asal doa bahasa Melayu. Macam tadi pakcik tu kan, dia kata doa, dan alhamdulillah lepas tu dia tak ada ngadu dah. Mungkin dah berjaya menangis. Serius. Kadang ada orang nak menangis kan, tak menangis, air mata. Bukan perlu upah ustaz mahal-mahal. Faham tak? Kita sebut je, ya Allah aku silap, ya Allah aku salah, ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampun. Sebutlah dalam 50 kali ke 100 kali. Memang mengalir air mata. Tak perlu datang ustaz datang nyanyi ya Latif ya Latif, tak payah. Faham tak? Okey? Baik, faham tu? Okey. Wallah. Ya, dua tempat tu yang Nabi open untuk kita boleh doa, bukan kata-kata bahasa Al-Quran. Jadi ini hujah. Hadis Nabi ni hujah ke atas mazhab Hanafi yang tak membenarkan doa kecuali dengan apa dalam Quran sahaja. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.